بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada hari Isnin yang barakah ini. Kita berada di halaman yang ke-419. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran? Apa khabar juga Al-Fadil Ustaz Fazrul Ismail? Mudah-mudahan Ustaz Faz dan sekeluarga terus disembuhkan, dikurniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini saya tak keseorangan dekat studio ni. Kita bersama dengan guru kita Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz Tarmizi sihat eh? Alhamdulillah, ada sikit-sikit lah sakit tegak sikit, tapi okey, insya-Allah mudah-mudahan nampak ceria Prof hari ini, semangat nanti insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Sila Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini Allah Ta'ala berikan lagi peluang untuk kita meneroka, membaca ayat-ayat Al-Quran dan meneliti isi kandung yang kita boleh pelajari daripada ayat Al-Quran ini. Sebelum kita masuk kepada halaman perbincangan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita keberkatan dalam pengajian kita. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan pada halaman 419, mari sama-sama kita saksikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini. Apakah yang akan kita bincangkan dalam halaman ini? Daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 menceritakan tentang pensyariatan hak waris berdasarkan kerabatan nasab atau ikatan darah. Manakala ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 menceritakan tentang peperangan Ahzab atau Khandaq dan Bani Quraizah yang banyak diceritakan nanti di dalam surah ini, yang mana kalau kita perhatikan juga surah ini adalah antara surah yang dinamakan surah Ahzab kerana isi kandungnya menceritakan tentang surah Ahzab itu sendiri, tentang peperangan yang berlaku antara umat Islam dan juga orang-orang kafir yang datang menentang di Madinah. Baik, yang ini adalah sekadar perbincangan umum yang mana penelitiannya kita akan perincikan selepas daripada ini. Sebelum kita masuk perincian mengenai tentang ayat-ayat yang kita akan baca pada hari ini, mari sama-sama ibu ayah, tuan-puan, kita baca dahulu ayat-ayat daripada 7 hingga ke 11 insya-Allah Ustaz Tarmizi yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Prof. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Saya tertarik Fadil Prof, sebelum betul beberapa hari yang lalu ada perkongsian daripada seorang sahabat Al-Quran yang berkongsi ayahnya ialah Allahyarham KTPP Roslan bin Awang Cik, Ketua Bahagian Penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia Pulau Pinang.
Beliau menghembuskan nafas yang terakhir ketika bersama dengan My Quran Time dan bersama surah favourite-nya, surah As-Sajdah. Kita masuk hari ini halaman kedua surah Al-Ahzab kan. Betul. Sebelum ni surah As-Sajdah. Memang seorang setialah dengan Al-Quran, dengan My Quran Time. Jadi mudah-mudahan Allah curi rahmat kepada Allah Yarham, meninggal 1 Rejab, subhanallah, ketika surah As-Sajdah, surah favorite dia, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ayah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, berakhir usia kita berakhir dengan ayat yang terakhir daripada Al-Quran, maknanya bersama dengan Al-Quran. Itu cita-cita kita, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi kita nak mulakan bacaan kita, Prof, ya. Betul. Sejuk betul lah kat studio ni ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak baca ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Pada saya halaman ini mencabar ayat-ayat dia, kalimah-kalimah dia. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga bacaan kita dan terhindar daripada kesalahan. InsyaAllah kita cuba baca sama-sama permulaan ini dengan bacaan murattal nahwan, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ke-7 Allah Taala berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi dan daripada engkau sendiri, daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Kat sini kalau kita nak menghayati mengenai tentang ayat ini, mari juga kita perhatikan ayat yang sebelumnya. Sama juga dalam perbincangan kita sebelum ini, kalau kita nak memahami tentang konteks sesuatu ayat, kita kena perhatikan juga ayat yang sebelum tersebut. Ayat sebelum ini menceritakan tentang an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahawa Allah Ta'ala mengingatkan orang yang beriman bahawa kedudukan Rasulullah itu lebih utama daripada orang-orang mukmin. Dan kemudian dalam ayat yang ke-7 Allah Ta'ala menceritakan kita, Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian dengan nabi-nabi terdahulu, sama seperti Allah Ta'ala mengambil perjanjian, iaitu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Dan yang menariknya di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan nama Rasulullah dahulu. Allah Ta'ala kata wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, dan daripada engkau sendiri Nabi Muhammad. Barulah Allah Ta'ala menyebutkan nama Nabi Nuh, nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Musa dan seterusnya. Jadi dekat sini sebahagian ulama menyatakan bahawa bagaimana Allah Ta'ala mendahulukan Rasulullah, walaupun dari aspek turutannya maknanya Rasulullah datang kemudian, tetapi dalam mengambil perjanjian dengan Allah ini Allah Ta'ala meletakkan nama Rasulullah lebih utama, lebih hadapan berbanding dengan para rasul ulul azmi yang disebutkan di dalam ayat ini, menceritakan tentang tingginya kedudukan Rasulullah. Dan menariknya juga kalau tuan-puan perhatikan, nama-nama para nabi ini kadang-kadang Allah Ta'ala panggil secara direct, ya Ibrahim, ya Musa dan sebagainya, ya Isa, tetapi nama Nabi Muhammad tidak dipanggil secara direct. Betul kan? Maknanya Allah Ta'ala akan memanggil Rasulullah dengan panggilan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, tidak dipanggil dengan nama ya Muhammad. Tuan-puan kalau baca satu Quran ini tidak akan jumpa nama ataupun panggilan Allah Ta'ala kepada Rasulullah ya Muhammad, tidak ada. Disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5 kali, yang mana semuanya adalah menceritakan tentang dirinya. Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Semua cerita tentang Rasulullah ini adalah sekian, Rasulullah ini adalah sekian. Tidak dipanggil nama Rasulullah, mengangkat kedudukan Rasulullah itu sebagai nabi yang paling utama dalam kalangan para nabi itu sendiri. Kemudian yang seterusnya dalam ayat yang ke-8 Allah Ta'ala menceritakan kenapa Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan para nabi ini. Allah Ta'ala kata liyas alas-sadiqina an sidqihim, agar dia, iaitu Allah, bertanya kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, iaitu tentang apa kebenaran yang disampaikan itu tadi, kerana ini adalah kemuliaan. Orang yang menyampaikan kebenaran ni adalah satu kemuliaan. Kalau kita sampaikan kebenaran sekalipun kita dibenci, tuan-puan, sebenarnya ianya adalah satu kemuliaan di sisi Allah. Dan banyak hari ini kita perhatikan bagaimana orang yang menyampaikan kebenaran itu tidak disukai, tetapi dia mengangkat kedudukannya bila dia meninggal, baru orang perasan, Allahu Akbar, betul apa yang si fulan cakap dahulu, bahawa dia menyampaikan kebenaran. Ini kebenaran yang Allah Ta'ala angkat bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Kemuliaan buat mereka bila mereka menyampaikan kebenaran, Allah Ta'ala angkat kedudukan mereka, kedudukan yang tinggi. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan azab pula kepada mereka yang menafikan kebenaran. Baik, yang ini adalah permulaan daripada ataupun penutup daripada penceritaan mengenai tentang kedudukan Rasulullah dan kedudukan para nabi nanti pada hari akhirat kelak. Manakala ayat yang ke-9, yang ni sebenarnya core perbincangan pada hari ini, tuan-puan, iaitu mengenai tentang perang Ahzab. Dan dinamakan juga surah ini sebagai suratul Ahzab kerana Ahzab ini adalah golongan-golongan yang bersekutu. Ahzab, Hizbun ini adalah parti-parti. Hizbun ini adalah satu parti. Kalau Ahzab, parti-parti yang banyak, maknanya golongan-golongan yang banyak. Mereka bersekutu. Mereka bersekutu ni adalah kerana mereka berpakat untuk memerangi Rasulullah. Masya Allah. Golongan ini sehingga dipatrikan Allah di dalam Al-Quran kerana sikap mereka memusuhi Rasulullah. Mereka berpakat sebenarnya bermula dengan Yahudi yang mengingkari perjanjian, iaitu Huyai bin Akhtab. Mereka telah dihalau keluar daripada Madinah kerana ada percubaan untuk membunuh Rasulullah. Lalu mereka pergi ke Mekah.
berpakat dengan orang Quraisy, berpakat dengan Bani Ghatfan, berpakat dengan Bani Sulaim, ramai kabilah-kabilah ni, golongan-golongan ini bila digabungkan dinamakan sebagai Ahzab. Yang ni kita belajar satu perkataan baru. Ahzab adalah golongan-golongan yang bersekutu, golongan-golongan yang digabungkan ini tadi. Lalu Allah Taala ingatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Allah Taala mengingatkan kepada orang beriman bagaimana ketika mereka bertembung dengan tentera Ahzab itu, Allah Taala menjadikan, Allah Taala menghantar tentera-tentera yang tidak boleh dilihat dengan mata. Allahu akbar. Tentera yang tidak boleh dilihat dengan mata ni membimbangkan kita, tuan-puan. Kalau kita berperang dengan orang yang nampak tak jadi masalah. Masalahnya kita berperang dengan orang yang kita tak nampak. Allah Taala ingatkan kepada orang-orang beriman. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu ketika bala tentera datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentera yang tidak terlihat. Masya-Allah. Ini tentera-tentera Allah yang kadang-kadang kita tak nampak. Ada yang kata kadang-kadang penyakit pun tentera Allah dan sebagainya. Tentera yang tidak nampak yang dihantar oleh Allah Taala sebagai peringatan buat diri kita. Dan yang ni yang pentingnya juga di sini, Allah Taala, Ustaz Tarmizi tengok Allah Taala mulakan dengan perkataan uzkuru ni'matallah. Sebutkan nikmat Allah. Uzkuru ni sebenarnya sebutkan nikmat Allah. Yang ni yang kadang-kadang kalau Allah Taala kita perhatikan nanti, Allah Taala sebutkan nikmat Allah ni secara terperinci. Seakan-akan nikmat ni kita kena ingat betul-betul apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Cumanya perbahasan mengenai tentang menyebutkan nikmat ini, Allah Taala ingatkan kita ada dua keadaan. Ada kalanya kita boleh sebut nikmat kita kepada orang, ada kalanya sebenarnya tidak digalakkan untuk kita cerita nikmat kita kepada orang. Dalam kisah Nabi Yusuf, Allah Taala kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Allah Taala kata, jangan ceritakan mimpi engkau ni wahai Nabi Yusuf kepada adik-beradik engkau, nanti dia akan buat tipu daya. Jadi dekat sini ada dua bahagian. Bahagian nikmat yang pertama, ada nikmat yang kita boleh cerita dengan orang. Kita boleh cerita kalau panduan yang diberikan oleh Rasulullah sebenarnya Ustaz, kita boleh ceritakan sekiranya orang itu kita kenal, kita rapat dengan dia, dia baik dengan kita, boleh kita cerita. Kalau orang tu tak rapat dengan kita, kita cerita nanti orang akan anggap kita negatif pula. Betul. Orang akan kata, oh dia ni nak berlagak ke ataupun yang kita bimbang orang mengenakan tindakan yang negatif dekat kita. Yang ni yang sebab itulah dalam dua ayat Al-Quran ni berbeza. Dalam ayat ni Allah Taala ingatkan kita agar sebutkan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, kerana dia akan menyebabkan kita lebih rasa bersyukur kepada Allah Taala. Allah Taala dah beri aku umur yang panjang, Allah Taala beri aku harta yang banyak, Allah Taala macam-macam kita sebutkan, kita akan menyebabkan kita rasa rendah diri kepada Allah Taala. Tetapi ada nikmat yang kita tidak perlu cerita kepada orang kerana kita bimbang ia akan mendatangkan mudarat kepada kita. Kemudian dalam perincian tentang peperangan Ahzab ini, Allah Taala ceritakan bagaimana musuh datang menyerang daripada atas dan bawah. Ini ayat yang ke-10. Allah Taala kata idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dia kata iaitu ketika mereka datang daripada atas dan bawah. Yang ini sebenarnya kedudukan Madinah agak kritikal. Kerana Madinah hanya ada 3,000 tentera ketika itu dan tentera Ahzab ada 10,000. Macam saya pernah gambarkan kepada Ustaz Tarmizi, kita dalam studio ni ada 3 orang aja. Ada 10 orang yang lain bawa parang. Jadi kalau kita 3 orang nampak macam tak boleh nak menang, kita lari je lah. Saya lari dulu. Ustaz Tarmizi lari dulu dah. Maknanya keadaan tu agak kritikal. Lebih kritikal lagi sebenarnya tuan-puan, dalam rumah tersebut tiba-tiba ada orang khianat. Bani Quraizah ketika mana perang Ahzab dia khianat. Maknanya luar Madinah orang dah serang Rasulullah. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita diancam dengan parang begitu, dalam rumah juga orang ancam kita. Itulah betapa terdesaknya ataupun kritikalnya perang Ahzab tersebut. Lalu Allah Ta'ala ingatkan kepada orang beriman agar ingati nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, bagaimana mereka diberikan kemenangan dalam perang Ahzab. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dalam sebahagian, rasa macam sekejap aja sebahagian daripada yang atas surah ataupun halaman 419 ini, mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah tuan-puan.
iaitu perkataannya adalah alima. Alima ta'lamun, iaitu perit, merasa sakit. Yang disebutkan sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran, yang mana ianya menunjukkan tentang sifat, maknanya sakit, tentang menderita tersebut tadi. Yang ni yang juga kita pelajari daripada hadis ataupun daripada ayat Al-Quran yang kita bincangkan pada hari ini, yang mana kalau kita tengok dalam bahagian awal daripada perbincangan awal, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan orang-orang yang siddiq, orang yang benar tadi, liyas al-sadiqin. Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan yang benar, manakala yang di bahagian bawah Allah Ta'ala perincikan sebenarnya mengenai tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam perang Ahzab, yang mana inilah dalam bahagian yang akhir Allah Ta'ala kata hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah Allah Ta'ala benar-benar ubtulia, menguji orang beriman. Allahu Akbar. Dan ketika itulah mereka berasa sangat gentar. Dan bila Ustaz Tarmizi sebut kesejukan tadi, sebenarnya perang Ahzab pun berlaku pada musim sejuk. Patut kita rasa sejuk agaknya hari ini. Sebab memang dia berlaku pada musim sejuk, sehingga Huzaifah rasa takut. Nanti kita akan cerita kalau ada masa. Kita berehat dahulu seketika, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Kerana hati menjadi raja dalam kehidupan kita, menentukan mana yang baik kita nak buat, mana yang buruk kita nak pilih Allah. Dan tadi Al-Fadhil Prof ada kongsikan dengan kita tentang banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, Prof. Nikmat-nikmat yang Allah beri, kadang-kadang kita kadang-kadang nikmat itu mendekatkan kita, alhamdulillah, menjadi kita seperti resmi padi kan. Semakin tunduk, semakin berisi, semakin tunduk. Yang kita takut ialah nikmat yang Allah kurnia tu menyebabkan kita semakin jauh. Tak apalah, I tak solat, makin banyak nikmat Allah bagi. Contoh kan Ustaz, jadi makin jauh. Makin jauh. Jadi nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai yang berkongsi pada hari ini, antaranya ada dari Bedok Singapura, Prof, Puan Safiyah. Dari Bedok Singapura, clear dia Kak. Maknanya line semua okey, dapat ikuti dengan baik. Dan semalam ada daripada Puan Hajah Aisyah dari Tawau. Sebelum balik ke Tawau, nak ke airport, singgah sekejap nak tengok Quran time dekat sini. Sempat jumpa dekat depan tu. Jadi mudah-mudahan Puan Aisyah dan seluruh sahabat-sahabat Al-Quran senantiasa dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Al-Quranul Karim. Jom kita singgah kejap ruangan tajwid kita. Kita nak melihat hari ini ulang kaji kita, bacaan kita nak kena dengung ke tak dengung. Nama apa yang tak dengung ni? Mari kita lihat, iaitulah hukum izhar halqi. Kita nak ulang kaji hukum izhar halqi dalam ayat yang ke-7 halaman 419 yang kita baca hari ini, iaitu dibaca tanpa dipanjangkan dengung, ataupun kita baca jelas bacaan kita, tak boleh dengung. Kita pegang tak boleh, kita dengung pun tak boleh. Contoh ayat yang ke-7, jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sekali lagi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Subhanallahul azim. Dekat mana fokus kita? Iaitulah pertama pada kalimah minhum. Kalimah minhum iaitu nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha.
di atas huruf nun tu ada tanda macam C tu kan, huruf C kecil tu. Itu merupakan tanda bahawa kita kena jelaskan bacaan. Nama tak ingat ustaz, cara baca tahu sebab ada tanda tu, kena jelaskan. Baguslah tu. Insya-Allah boleh ingat nama dia izhar halqi. Jelaskan bacaan. Minhum satu, dan yang kedua iaitulah fokus kita pada kalimah mitsaqan ghalidha, iaitu tanwin di atas huruf qaf itu, baris dua di atas tanwin bertemu dengan ghain, izhar halqi, jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung. Contoh dibaca mitsaqan, salah, itu ikhfa, dijelaskan. Ada juga yang baca dia pegang mitsaqan ghal, salah juga, dia tak boleh pegang dan tak boleh dengung. Jelaskan bacaan kita mitsaqan ghalidha. Apa nama dia? Izhar halqi. Cara baca, jelaskan bacaan kita tanpa dengung. Wallahu alam. Selamat mencuba insya-Allah. Terima kasih. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Sarmizi atas perkongsian mengenai tentang ilmu tajwid yang perlu dan penting untuk kita pelajari, kerana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kita agar memperelokkan bacaan kita. Golongan yang elokkan bacaan al-Quran ini, kalau kita tengok macam Sayyidina Usaid bin Hudayr, Allahu akbar, bila dia baca al-Quran tuan-puan, maknanya Rasulullah kata innaha malaikatun nazalat li sautika, ianya adalah malaikat yang turun untuk mendengar. Macam Ustaz Tarmizi baca bacaan masya-Allah hebat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan para sahabat itu sendiri. Baik, kita akan masuk seterusnya pada ayat yang ke-12, 13, 14 dan ke-15. Perbincangan selepas daripada ini sebenarnya lebih banyak fokus kepada sifat-sifat orang munafik yang menjadi ancaman dalam perang Ahzab, yang bukan sahaja mengkucar-kacirkan keadaan orang Islam, bahkan mereka adalah memberikan, maknanya menggoncangkan kedudukan kestabilan umat Islam di Madinah itu sendiri. Dan ia perlu kita ambil pengajaran, mudah-mudahan dia tidak berulang pada zaman kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dengan perincian yang lebih mendalam, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada ke-12 hingga ayat yang ke-15. Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita menyambung bacaan kita di halaman 419 ini, ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-15. Hati-hati, nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-14 kalimah la'atauha. Jadi hamzah tu, la'a tu baca panjang dua harakat, takut nanti kita terbaca la'atauha. Jadi ayat yang ke-14. Mari kita mula ayat yang ke-12 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما
إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Masya Allah, yang ini adalah kata-kata orang munafik yang sebenarnya menyakiti Rasulullah, kerana mereka hanya menganggap apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang telah dibentangkan oleh Allah daripada wahyu itu adalah sebagai tipu daya. Bagaimana sanggup untuk kita menyatakan bahawa wahyu ini adalah tipu daya? Allahu Akbar. Inilah benar apa yang Allah Ta'ala sebutkan mengenai tentang sifat orang munafik. Salah satu daripada apa yang terpendam di dalam jiwa mereka adalah berlakunya kerosakan hati. Yang ini sebenarnya tuan-puan, ibu ayah adalah perkara yang kita perlu muhasabah buat diri kita, kerana Allah Ta'ala menyifatkan beberapa jenis hati yang rosak di dalam Al-Quran. Ada beberapa jenis yang disebutkan, ada 5 ke 6 jenis hati yang rosak ataupun hati yang berpenyakit di dalam Al-Quran. Salah satunya yang kalau kita boleh kongsikan di sini adalah zaighul qulub, iaitu hati yang rosak yang akhirnya menyebabkan dia lari daripada kebenaran ataupun dia lari daripada hidayah. Sebab itulah Allah Ta'ala mengajar kita, mendidik kita agar bacakan doa wala taj'al, ataupun Allah Ta'ala kata wala rabbana la tuzigh qulubana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuzigh iaitu zaighun tu adalah jenis-jenis hati yang boleh lari daripada hidayah. Yang ini ibu ayah, tuan-puan, kita sama-sama amalkan setiap kali selepas daripada solat. Baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan larikan jiwa kami ini ba'da idh hadaitana, selepas daripada Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini penting kerana kita tidak mahu jadi seperti orang munafik. Orang munafik ini hatinya berpenyakit, dan Allah Ta'ala dedahkan di dalam Al-Quran antara kaedah untuk kita merawat hati kita, kita rapatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, dan kita memohon doa, kerana hati manusia ini kadang-kadang bukan dia yang pegang. Allahu Akbar. Betul tak? Hati kita ni macam cinta tidak boleh dipaksa. Allahu Akbar. Cinta tak boleh dipaksa ni, hati manusia tidak boleh dipegang. Kita tak tahu siapa yang pegang hati melainkan Allah. Sebab itulah kita kena berdoa sebanyak-banyaknya agar Allah Ta'ala sendiri tidak membolak-balikkan hati kita. Ingat tak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bagaimana antara doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhanku, kekalkan hati aku ini atas agamamu. Ini yang paling penting tuan-puan, kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Itu satu jenis hati, yang penyakit hati yang disebutkan dalam Al-Quran tentang zaighul qulub. Dan yang keduanya adalah ghallul qulub. Ghal ni ghillan. Nanti dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ajar kita agar berdoa. Allah Ta'ala kata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami ini
ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ada dua jenis hati, kedua-dua jenis hati ini berpenyakit. Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama hati yang lari daripada hidayah, iaitu zaighul qulub. Yang kedua adalah hati yang membenci orang beriman, iaitu ghillan tu tadi, ghallul qulub tu. Lalu Allah Taala ajar kepada kita dua jenis doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang pertama yang wajib kita amalkan setiap kali selepas daripada solat. Manakala yang kedua, Allah Taala kata Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada dalam hati kita ini rasa benci sesama muslim, kerana muslim ini adalah saling bersaudara. Kita akan bangkit. Kita tidak jadi seperti orang munafik. Dia ada penyakit dalam jiwanya sehingga dia membenci, dengki sesama muslim. Orang baru nak start bisnes, dia dah dengki dah. Belum mula lagi bisnes, dia dah komen buruk-buruk dalam Facebook. Allahu Akbar. Jangan jadi seperti hati yang berpenyakit macam yang berlaku pada golongan munafik. Baik, dalam ayat yang ke-12, 13, 14 dan ke-15 sebenarnya Allah Taala menceritakan, mendetailkan lagi sikap ataupun orang kata perangai orang munafik ini ada beberapa jenis. Yang pertama, dia memburukkan ataupun yang memburukkan janji-janji Allah tu tadi. Allah Taala menjanjikan syurga, dia burukkan. Dia kata itu semua tipu daya je, tak berlaku pun. Bukan ada pun syurga neraka ni. Kalau tak solat pun tak apa, dia kata. Bukan hidup balik pun dan sebagainya. Kata-kata yang sebegitu sebenarnya adalah salah satu daripada sifat orang munafik. Itu yang pertama, mereka menimbulkan keraguan terhadap Islam. Manakala yang keduanya yang disebutkan di dalam ayat yang ke-13, Allah Taala berfirman, wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la ya ahla yathrib la muqama lakum. Allah Taala kata, wahai dan ingatlah ketika ada golongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagimu. Yang pertama tadi dia meragu-ragukan tentang Islam. Yang kedua, dia menimbulkan kebimbangan, dia takut-takutkan umat Islam. Yang ni juga sepatutnya tidak ada pada sikap orang yang beriman. Jangan kita menimbulkan kebencian sesama kita. Nanti kita akan kembali jadi macam orang munafik. Dia tak suka kepada orang beriman, bahkan dia menjatuhkan sesama orang muslim. Yang ni tak sepatutnya berlaku. Dan yang ketiganya, mereka menyatakan inna buyutana auratun, iaitu dia katakan kami tak nak pergi perang wahai Rasulullah kerana kami nak kena jaga rumah kami. Dia bagi macam-macam alasan. Jadi yang ketiga kat sini, antara sifat yang tidak disukai oleh Allah Taala yang ada pada orang munafik ini sebenarnya adalah dia suka beri alasan. Dia suka beri alasan. Orang suruh solat awal, dia kata lambat sikit pun tak apa, tengah sibuk ni, ada kerja dan sebagainya. Orang suruh buat sedemikian, macam-macam alasan. Kita ni kalau kerja dalam sebuah syarikat pun, kalau kerja dengan mana-mana pun, kalau suka beri alasan, tidak ada orang suka, tuan-puan. Jadi ini sebenarnya adalah sebahagian daripada ciri-ciri ataupun sifat orang munafik yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran juga. Manakala yang keempat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-14 adalah sikap orang munafik yang suka berpaling tadah. Yang ni sebenarnya tak ada siapa suka. Kalau kita bekerja dengan orang, kita berpaling tadah, kita dedahkan keburukan syarikat ataupun keburukan company kita, orang akan pecat kita, tuan-puan. Ini keempat-empat sifat ini adalah penyakit yang harus dinyahkan daripada sifat orang yang beriman, iaitu yang pertama, menimbulkan keraguan tentang Islam, menimbulkan kebimbangan, memberikan banyak alasan dan suka berpaling tadah. Baik, sebelum kita nak mengakhiri perbincangan kita, mungkin kita boleh minta sikit Ustaz teknisi kita untuk bacakan sedikit, boleh, agar ayat ini benar-benar menusuk dalam jiwa kita. Ayat yang ke-13 insya-Allah. Baik, ayat yang ke-13 kita nak ulang baca sekali lagi. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ
بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إن يريدون إلا فرارا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian daripada mereka meminta izin dari Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, iaitu tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanya ingin lari daripada peperangan. Tengok bagaimana sikap orang munafik yang sebenarnya suka memberikan alasan. Yang ini adalah masya-Allah satu sikap yang suka kona orang suruh cakap begini, dia buat begini, macam-macam alasan yang diberikan kepada mereka. Teringat juga kita macam mana kisah pengikut Bani Israel terdahulu, macam-macam kan. Maknanya Allah Ta'ala bagi arahan yang mudah sahaja, ditanyanya sedemikian, seakan-akan cuba mencari alasan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Jadi daripada halaman yang ke-419 ini, kita dapati ada dua bahagian yang penting. Bahagian yang pertama menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat Islam mengenai tentang kejayaan dalam Perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang yang dikatakan kemuncaknya kerana selepas daripada Perang Ahzab, umat Islam telah tidak bertahan di Madinah dah. Maknanya mereka dah boleh keluar ke Madinah, menunjukkan mereka telah benar-benar kuat. Kalau tak sebelum tu mereka hanya bertahan dalam Madinah. Iaitu ianya adalah kemuncak kepada peperangan yang banyak diingatkan juga dalam takbir raya juga kita ada sebut tentang wahazamal ahzaba wahdah. Maknanya ceritakan tentang ketinggian, kedudukan, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam dalam Perang Ahzab. Dan kemudian yang part yang kedua kita ceritakan tentang sifat orang munafik yang mesti kita jauhi. Jangan kita ada sifat-sifat sedemikian kerana ia adalah petunjuk ataupun tanda kepada hati yang berpenyakit itu tadi. Kita tak nak, dan kita diajar oleh Allah Ta'ala agar berdoa seperti mana yang telah diajarkan di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan tadi. Baik, sebelum kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan ini, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita perhatikan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini yang kita boleh amalkan dan kita pelajari insya-Allah. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama saat kita menghadapi saat-saat yang kritikal dalam hidup. Itu yang kita kena ingat sangat. Dan yang kedua, jaga perkataan daripada menunding atau negatif kepada Allah. Jangan kita bercakap buruk tentang janji-janji Allah. Dan yang ketiga, elakkan memberi alasan. Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang macam-macam alasan. On the way pun ada. On the way. Elakkan memberi alasan untuk berpatah balik daripada perjuangan kebaikan. Inilah dia 3 resolusi yang kita dapat pelajari daripada hari ini, yang mana mudah-mudahan dengan pengajian kita membaca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita boleh amalkan dengan ilmu-ilmu yang telah kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia menjadikan kita mukmin yang lebih baik. Oleh yang demikian, bagi mengakhiri dan bagi memberkati pengajian kita sama-sama bacakan doa yang dipimpin oleh Ustaz Tarmizi, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim,
Jadikan nikmat-nikmat kurniaan-Mu yang melimpah ruah kepada kami, menjadikan kami hamba-hamba yang terus tunduk patuh kepadamu ya Allah, bukan yang semakin lalai jauh daripadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan, kami kurniakan perlindungan buat guru kami, pembimbing kami juga sekalian daripada kami, daripada khususnya daripada wabak COVID-19 ini ya Allah, dan juga daripada apa juga mara bahaya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, mengabulkan doa kita, memberi kesembuhan kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan juga kita nak menjaga hati kita dengan kita nak infak ataupun wakaf kita dalam tabung gerakan Al-Quran untuk melahirkan generasi Al-Quran dan menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bertemu kembali kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Teruskan bersama dengan My Quran Time pastinya dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok, Prof ya. Betul. Dan jangan lupa besok kita nak menyambung lagi. Betul. Pengajian kita tentunya dalam halaman yang seterusnya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Terima kasih Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.